Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke dashboard pentaksiran Kendiri Bilik Darjah Bahasa Melayu tahun 1. Okey, di sini saya akan menerangkan bagaimana cara-cara untuk mengakses dashboard PKBD inilah. Okey, so apa yang terpampang di skrin tuan-tuan dan puan-puan sekarang ini ialah halaman utama. Okey, ada 3 menu di sini, halaman utama, manual pengguna yang tuan-tuan sedang lihat sekarang dan juga paparan dashboard. So, kita nak tengok data-data yang telah kita kumpul daripada aplikasi PKBD tadi. Kita kliklah paparan dashboard. Okey, bila diklik, paparan seperti ini akan terpampang dekat skrin tuan-tuan dan perempuan. Okey. Tuan-tuan dan perempuan boleh melihat ada beberapa menu kat sini yang boleh kita akses. Okey, kita ada button admin dan juga button halaman utama untuk kembali ke halaman utama tadilah. Okey, so saya tunjukkan contoh kat sini ya. Kalau tuan-tuan puan-puan nak memilih beberapa orang murid sahaja untuk merekod PBD, pentaksiran yang telah mereka jalani, kita boleh lihat. Okey, kat sini tertera semua nama murid yang pernah membuat PKBD mereka di tempat masing-masing lah. Okey, so katakanlah kita cuma nak tengok Muhammad Faris ni dengan Nur Zafirah sebagai contoh lah. Okey, so dekat sini dia akan keluar Nur Zafirah jawab berapa kali dah. Okey, kita boleh tengok timestamp pun ada. Jadi kita boleh lihatlah berapa kali Zafirah jawab, masa dia jawab berapa, sehinggalah dia dapat markah yang mana yang paling tertinggi dia boleh score. Okey, Faris pun macam tu, berapa kali dah budak ni jawab. Okey, so itu kalau berdasarkan nama murid. Sekarang kita nak tengok antara jantina. Contoh kita nak lihat murid lelaki sahaja. Kita boleh klik murid lelaki sahaja yang kita nak lihat. So dekat sini murid lelaki untuk semua kelas lah. Sebab kita belum sort ikut kelas. Okey. Di sini semua murid lelaki yang jawab. Okey. Kita boleh tengok skor mereka kat sini lah. Okey. Yang dapat 100 itu ialah murid yang mencapai TP1. Okey. Selepas tu kita boleh sort juga berdasarkan fasa pentaksiran. Okey, di sini saya bahagikan kepada 3 fasa kerana pelaporan biasanya diminta 3 kali setahun kan. Okey, fasa pertama ialah Februari hingga April, fasa kedua Mei hingga Julai dan fasa ketiga Ogos hingga Oktober. So, kalau kita nak lihat perbandingan antara fasa 1 dengan fasa 2, adakah terdapat peningkatan murid-murid yang mencapai TP1 tu? Saya fokus TP1 sebagai contoh nak. Okey. So kita kliklah, kita nak tengok perbandingan fasa 1 dengan fasa 2 saja. Okey. Bagaimana pencapaian murid-murid ni? Ada tak peningkatan? So kita tengok dekat carta di bawah ni nak. Okey, sebagai contoh, okey, yang biru ni ialah murid yang mencapai skor 100% iaitu mencapai TP1. Masa fasa pertama, kita tengok bilangan murid, 2 orang murid sebagai contoh. Fasa kedua, soalan yang sama tetapi ada peningkatan. Maksudnya semakin ramailah murid tu, kita boleh nampaklah dia punya peningkatan tu berlaku. Ramai yang dapat skor TP1. Okey. Ini kalau kita nak sort ikut fasa pentaksiran. Okey, sekarang kita nak tengok kelas pula. Kita nak tengok pencapaian kelas 1B sahaja. Sebagai contoh saya nak tengok 1B sahaja. Ramai tak murid yang jawab 1B ni kat rumah? Okey, kita tengok. Oh, rupa-rupanya 1B hanya 2 orang murid saja yang menjawab. Selama kita bagi tempoh tu 2 orang murid saja yang menjawab. Tengok timestamp mereka, tengok fasa mereka dan juga skor. Okey, sekarang saya tak mau, saya nak tengok kelas 1J pula. Ramai tak? Oh, saya nak 1J sahaja. Okey, 1J. 1J ni ramai murid yang jawab ni. 1J kelas pandai ni. Okey. So kita boleh sort lah ikut kelas kalau kita nak. Okey, so sekarang ni yang terakhir kita nak sort ikut skor. Sekarang ni saya nak mudahkan kerja saya. Okey, saya nak yang dapat markah 100 sahaja. Okey, 100 sahaja. Siapa ni? Sebab kita nak rekod kan siapa yang dah capai ni. Okey, kita boleh tengok. Yang ini semua skor murid yang dapat 100. Okey.
So, yang di bawah ni dia akan terpamer secara automatik lah ya. Okey. Jadi ini ada button admin dan juga halaman utama. Bila kita klik halaman utama, dia akan berbalik kepada paparan yang mula tadilah. Okey. Dan juga di atas ni ialah button admin. Okey, button admin ni hanya boleh diakses oleh pihak pengurusan dashboard inilah. Okey. Setakat itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.